Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Baik, tazkirah hadis yang berikutnya kita nak mengingatkan tentang hadis tentang fadail ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kelebihan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala dalam sunannya dalam bab fadailu Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bab kelebihan dan keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Baik, kecintaan kita kepada sahabat dan kita mengetahui kelebihan sahabat ini adalah tuntutan iman. Nabi SAW bersabda, hubbul ansar minal iman, bughdul ansar minal nifaq. Cintakan ansar, yakni para sahabat Nabi dalam kalangan ansar adalah termasuk dalam keimanan. Bughdul ansar minal nifaq. Kebencian terhadap ansar, yakni sahabat Nabi dalam kalangan ansar adalah termasuk dalam kemunafikan. Ini yang seperti mana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Baik, hadis Ibnu Majah, Nabi SAW bersabda, hadis daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ala inni abra'u ila kulli khalilin min khullatihi walau kuntu muttakhidan khalilan lattakhadtu Aba Bakrin khalilan inna sahibakum khalilullah. Qala Waqi' yakni nafsahu. Baik, hadisnya Nabi SAW bersabda, maka ketahuilah sesungguhnya aku berlepas diri daripada setiap kekasih daripada kekasihnya, dan kalaulah aku boleh menjadikan atau mengambil seorang kekasih, nescaya aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. La takhadtu Aba Bakrin khalilan inna sahibakum khalilullah. Akan tetapi sahib kamu, yakni diriku sendiri adalah khalilullah. Baik, hadis ini menunjukkan kelebihan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang merupakan sahabat yang paling kanan, wazir, menteri Nabi SAW, dan khalil yang Nabi SAW katakan, kalaulah tak kerana aku ni tak boleh dah nak menjadikan selain Allah sebagai kekasih. Maknanya kerana Nabi SAW itu dah sampai tahap khullah. Jadi Nabi SAW tak boleh jadikan ada selain Allah tu sebagai kekasihnya. Khullah, tahap kecintaan yang tertinggi. Jadi Nabi kata, kalaulah aku boleh ambil satu kekasih, yakni selain daripada Allah, sudah tentulah aku akan jadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Khalilan, maknanya orang yang mencapai tahap tertinggi kecintaan. Tetapi wa inna sahibakum khalilullah, tapi aku dah jadi kekasih Allah. Yakni orang yang mencapai tahap tertinggi, maknanya khullah, yakni kecintaan yang tertinggi. Baik, itu menunjukkan kelebihan Abu Bakar. Jadi menunjukkan Abu Bakar bukan khalilun Nabi, tetapi Abu Bakar tetap sahibun Nabi, tetap sahabat Nabi. Tetapi dia tak mencapai tahap khullah. Maknanya kerana Nabi SAW telah satu-satunya, maknanya hamba Allah yang Allah Ta'ala letakkan kedudukannya yang tertinggi dari sudut kecintaan. Khullah. Khullah ni tingkatan mahabbah yang tertinggi, kemuncak kecintaan. Sebab itu Nabi SAW tak boleh ambil mana-mana manusia jadi khalilnya. Ini maknanya keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi kata, kalaulah aku boleh, walau kuntu muttakhidan khalilan, kalaulah aku boleh jadikan seorang kekasih, aku ambil seorang kekasih dalam kalangan manusia, lattakhadtu Aba Bakrin khalilan, sudah tentu aku akan jadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Subhanallah. Itu menunjukkan kelebihan Abu Bakar. Sebab itu Waqi', perawi hadis ini mengatakan nafsahu. Maknanya Nabi SAW merujuk kepada inna sahibakum khalilullah, maknanya kerana Nabi sendiri telah menjadi khalilullah, kekasih Allah. Jadi dia tak boleh berkongsi dah. Jadi maknanya Abu Bakar tu adalah sahabat yang paling karib dengan Nabi, paling Nabi sayang, tapi dia tak sampai tahap khullah. Allah Ta'ala itu masih yang tertinggi. Dan Allah Ta'ala jadikan Nabi kita SAW sebagai khalilullah. Kan? Itu maknanya keistimewaan Nabi kita. Dan juga kelebihan dan fadilat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Satu lagi riwayat, Nabi SAW bersabda,
daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma nafa'ani malun qattu ma nafa'ani malu Abi Bakrin." Tidak ada harta yang paling bermanfaat kepadaku melainkan harta yang telah memberi manfaat, melainkan harta Abu Bakar. Maknanya dalam banyak-banyak harta benda, harta Abu Bakar lah, harta benda Abu Bakar lah yang paling bermanfaat untukku. Maknanya dalam dakwah. Dalam banyak-banyak harta yang diinfakkan oleh para sahabat, harta benda milik Abu Bakar As-Siddiq yang diinfakkan untuk dakwah, itulah yang paling bermanfaat. Ma nafa'ani malu qattin, ma nafa'ani malun qattu, ma nafa'ani malu Abi Bakrin. Fabaka Abu Bakrin. Lalu Abu Bakar dengar, Abu Bakar menangis. Hal ana wa mali illa laka ya Rasulullah. Kata Abu Bakar, bukankah aku dan harta bendaku untukmu wahai Rasulullah. Maknanya aku dan juga harta bendaku ni milikmu ya Rasulullah. Itu tahap kecintaan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nabi juga sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan tentang kelebihan Abu Bakar dan Umar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Bakr wa Umar sayyida kuhuli ahli al-jannah minal awwalin wal akhirin illa an-nabiyyin wal mursalin. La tukhbiruhuma ya Ali madama hayyain. Madama hayyaini. Abu Bakar dan Umar adalah penghulu orang-orang dewasa dalam kalangan ahli syurga, daripada orang yang terawal dan orang yang terkemudian, kecuali para nabi dan rasul. Janganlah kamu wahai Ali mengkhabarkan mereka berdua selagi mana mereka berdua masih hidup. Itu menunjukkan kelebihan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan juga Umar, iaitu mereka adalah penghulu bagi seluruh orang-orang dewasa di dalam syurga, kecuali nabi-nabi dan rasul. So maknanya lepas nabi dengan rasul, Abu Bakar dan Umar ni orang yang paling afdal. Dan Nabi bagi tahu dekat Ali, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan kat Ali jangan bagi tahu dekat kedua mereka, Abu Bakar dan Umar, selagi mana mereka hidup. Itu menunjukkan kepada kita betapa tingginya kedudukan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan juga Umar Al-Faruq, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar, kedua-dua mereka adalah imam yang diperintahkan untuk kita contohi. Khulafa'ur Rashidin yang diperintahkan oleh Nabi SAW untuk kita contohi. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir Rashidin al-Mahdiyyin. Dan kecintaan kita kepada Abu Bakar dan Umar, Sayyidina Abu Bakar dan Umar ni adalah iman, agama. Membenci Abu Bakar dan Umar adalah kemunafikan. Ada tanda-tanda seseorang itu terjebak dalam kekufuran ataupun kemunafikan. Wal'iyadu billah. Sebab itu, pengajaran kita daripada hadis ini, kita perlu berusaha untuk menanamkan kecintaan kita kepada kedua sahabat Nabi. Ini secara khusus, yang paling utama adalah Sayyidina Abu Bakar dan seluruh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum wa radu'an, yang Allah redha kepada mereka dan mereka juga redha kepada Allah. Maknanya kita kena tanamkan dalam hati kita ni untuk mengenal sahabat Nabi, untuk mencintai mereka. Tak kenal maka tak cinta. Kita kena belajar tentang sahabat Nabi ni, antaranya melalui pengajian hadis. Kita tahu perawi-perawi hadis itu dalam kalangan sahabat Nabi. Kenal mereka, kenali mereka. Kenalkan mereka kepada anak-anak kita sejak mereka kecil. Kenalkan kepada anak kecil kita tentang Sayyidina Abu Bakar, tentang Umar, tentang Uthman, tentang Ali, tentang sahabat-sahabat Nabi yang lain. 10 yang dijamin syurga, kemudian sahabat-sahabat Nabi yang sangat ramai, yang kita perlu kenali dan perlu kita tanamkan kecintaan. Lebih-lebih lagi adalah dua orang sahabat yang mulia ini, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Kerana mereka berdua adalah syaikhan, dua orang syaikh, dua orang waziran, dua orang menteri kanan Nabi SAW, hidup dan mati. Kerana mereka ditanam di sebelah Nabi SAW dan akan dibangkitkan bersama dengan Nabi SAW dan akan masuk ke dalam syurga bersama dengan Nabi SAW di tingkatan yang tertinggi, yang tidak akan dicapai oleh orang-orang lain. Mereka ini sahabat Rasulullah SAW. Wajib kita menyintai mereka. Dan ini adalah akidah ahli sunnati wal jamaah. Kita wajib menyintai para sahabat Nabi. Dan itu antara faedah ataupun tazkirah, peringatan yang kita boleh dapat daripada hadis tentang kelebihan dan fadilat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Naktafi bihadzal qadar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.